Okay, so kita akan sambung dengan next step. Okay, kalau sebelum ni saya dah ajar untuk kita create 3 elemen di sini. Okay, ada drop down list, button clear dan juga repeaters. Okay, so kita juga akan ada satu data set di sini. Okay, basically kita akan linkkan dengan database di sinilah. Okay, so saya akan tunjukkan semula macam mana kita nak linkkan dengan kita punya database. Okay, tapi sebelum tu kita kena pastikan kita dah setkan semua data-data di dalam collection kita. Okay, kalau sebelum ni kita just sampai create column, okay, dan kita dah create the category di sini. So ini adalah data-data dalam kategori dalam kolom kategori, dan ini adalah data-data gambar di dalam kolom image, dan ini adalah description data-data dalam kolom description, dan ini adalah data-data yang berada dalam kolom price. Okay, so yang ini basically kita ada 2 saja kategori, tetapi kita buat sebegini supaya kita tahu sekiranya kita letak promotion, okay, in this column, okay, kita letak dalam 3 promotion, bermaksud di dalam repeaters kita akan keluar hanya 3 gambar sahaja. Okay, so data yang keluar selari dengan kategori ini adalah gambar, description dan juga harga. Okay, bergantung kepada berapa kategori yang ada di sini. Contoh kita buat promotion, dia ada tiga promotion di sini. Jadi automatically details data yang lain akan keluar sekali ataupun serentak adalah gambar, description dan juga harga. Okay. Jadi saya dah buat di sini. Jadi setiap satu gambar sekiranya you nak masukkan, you just klik sahaja di sini ataupun dia akan keluar tanda plus. Okay, contoh di sini saya delete image, saya masukkan semula gambar. Okay, kita masukkan gambar. So dia akan keluar, okay, gambar tu di sinilah. Jadi pastikan you upload terlebih dahulu. Okay, so lorem ipsum ni details untuk description saya just copy daripada lorem ipsum di sini. Okay. And then untuk harga, saya letak harga di sinilah. Ya, berapa harga yang kita nak setkan. Jangan letak RM kerana kita menggunakan field name, field type number. Okay, so that's why dia tak boleh letak RM lah. Okay, dia just detect by number saja. Okay, dia ada number saja. Okay, so kita dah settle. Jadi seterusnya kita akan linkkan, okay, setiap satu ni saya akan linkkan dengan collection. Okay, supaya apa yang kita filter di sini dia akan baca based on data daripada database ataupun collection. Jadi actually kalau berwarna hijau ni maksudnya saya dah link. Okay, saya dah connectkan dengan data. Okay, so contohnya saya belum buat lagi. Okay, so dia akan keluar macam ni lah. Okay, contoh saya change. Okay, dia akan keluar macam ni. Jadi kita akan pilih collect content. Okay, dan saya akan memilih, okay, dia ada 2 di sini, jadi saya akan memilih yang ini. Okay, dan saya akan connectkan list item ni dengan dataset ini. Okay, product list category. Okay, dan yang ini saya akan pastikan dia akan connect dengan database yang sama ataupun collection yang sama. Okay. Alright. So di sini saya akan connectkan dengan collection yang sama. Okay. Jadi kita akan back balik supaya awak faham. Okay, contoh di sini by default dia akan keluar macam ni kan, sebab dia tak lagi link. Dia belum lagi dilinkkan dengan collection. That's why dia akan keluar macam ni. Jadi kita akan linkkan. Jadi kita akan connectkan dengan database ataupun collection. So click connect to data. Okay, so kita akan pilih product list category collection yang kita dah buat di sini. Okay, di sini. Okay, and then dia akan ada text and background. Okay, basically bila saya highlight di sini, dia akan highlight di sini juga. Jadi apa yang kita nak dia appear
di ruangan ini. Okay, so dia akan linkkan ke mana. So dia akan baca based on column yang kita dah create tadi. Okay, dia akan baca based on nama daripada kolom di sini. Okay, dia akan baca daripada nama daripada kolom di sini. Okay, so katakan untuk teks di atas ni, okay, saya nak dia link dengan, okay, saya nak linkkan dengan nama kategori. Either product ataupun latest, either promotion ataupun latest product. Jadi saya akan linkkan dengan kategori. So kategori dia punya field type dia adalah text. Okay, so saya akan gunakan kategori. Okay, untuk description, okay, description akan keluar di sini. Jadi saya akan linkkan dengan description. Okay, saya akan linkkan dengan description. Alright, so untuk price number, bayangkan saya tak pilih lagi, jadi saya buat not connected first. Okay, so kita perlu menggunakan database yang sama lah. Okay, kita akan memilih collection yang sama. Okay, so yang ni saya akan pilih harga, price. Okay, so dia akan appear price di sini. Okay, jadi satu lagi untuk bahagian gambar di sini, saya akan kenaikkan. Okay, contoh di sini saya tak choose lagi. Okay, jadi saya akan pilih this product list category. Okay, collection, and then saya akan linkkan dengan image. Okay, so nampak tak? Bila kita belum, kita dah connectkan dengan other name in the column, so dia dah hidden di sini, kecuali image. Jadi automatically bahagian belakang ni, elemen di sini dalam repeaters ni dia akan connect dengan image from this data dalam kolom sini. Okay, image. Okay, so paparan yang akan keluar adalah gambar lah. Okay, so setelah kita dah connectkan setiap satu ni dengan database ataupun collection, okay, so kita kena pastikan nama ID name untuk setiap ni adalah betul lah. So ID name kita nak tukar, kita boleh tukar di sini. Okay, kita boleh tukar di sini. Alright, klik elemen apa yang kita nak tukar ID name. Okay, kita tukar di sini. So untuk drop down, saya akan letak nama dia drop down list menu. Untuk clear button, saya buat button clear menu, dan untuk repeaters, saya buat repeater 9. Okay, so next step ataupun step yang seterusnya adalah untuk kita create, kita tambah pagination di bahagian bawah ni. Okay, actually pagination ni membantu sekiranya kita nak buat page yang banyak. Okay, kita nak buat page yang banyak. Jadi kita akan masukkan pagination. Okay, sekiranya you dah ada, you boleh boleh lihat saja. Saya tunjukkan macam mana nak masukkan. Sekiranya dah ada, tak apa. Okay, contohnya di sini saya pakai yang ni. Okay, akan letak di sini. Okay, kita akan letak di sini. Jadi saya tukar sikit colour sebab tak nampak. Jadi saya gunakan points juga. Page number saya warnakan warna hitam supaya nampak. Okay, and then fill color saya gunakan color hitam juga. Oh, sorry, grey sebab kita nak gunakan teks tu tak nampak. Okay, so ini dia. Okay, jadi by default dia ada banyak macam ni. Okay, actually dia tak macam tu. Dia akan baca based on berapa data yang kita nak dia appear di sini. Okay, jadi katakan kat sini ada 9. Okay, sepatutnya ada 9 tapi kita boleh setkan berapa saja yang akan keluar di bahagian ini. Okay, basically data dekat sini dia ada 9, tapi kita nak dekat sini dia keluar hanya 6 saja. Jadi kita akan setkan kemudian. Tapi sebelum tu saya nak dia linkkan dengan collection kita. Okay, so saya akan gunakan product list category. Okay, so nampak tak? Dia dah keluar berapa sahaja page number yang akan keluar lah. Okay, based on data kita. Kalau banyak, bermaksud lagi banyak lah page number. Okay, contoh ada 20. Okay, jadi pada satu paparan
dalam satu page number akan ada 6 item contohnya. So lagi 14 item akan keluar dalam page number yang seterusnya. Okay. So basically sekiranya you tak keluar lebih kurang sama macam apa yang saya buat. Jadi sebenarnya nak settingnya adalah kita setting di sini. Okay. Setting di dataset. Okay, dia akan keluar macam ni. Kita setting di dataset. So klik dekat number of item to display. Okay. So basically by default dia akan keluar 12. Betul tak? Jadi kita just setkan 6 sahaja akan keluar yang akan display uh, di sini. Okay, akan keluar di sini. Kita nak dia hanya display 6 sahaja. Another 3 dia akan keluar dalam page number 2. Okay. So itu adalah kaedah untuk menggunakan pagination. Sekiranya kita ada lebih banyak data, jadi akan lebih banyak page number yang akan keluar di sinilah. Okay. So kita try tengok. Okay, selepas ini kita akan buat kita akan adjust coding okay, ataupun kita akan adjust the script. Okay, but before that kita preview dulu untuk melihat fungsi pagination. Sekejap dia agak lama sedikit nak preview. Okay, so kita dah ada dah. Okay, filter, okay, product filter, clear button dan juga latest product di sini repeaters yang kita letak di sini. Jadi dia dah baca sebenarnya daripada kita punya collection Alright. So di sini adalah pagination. Memandangkan kita dah setkan dalam dataset di sini tadi, kita dah setkan just ada 6 sahaja. Jadi another 3 dia akan keluar dekat page number yang seterusnya. Okay. Alright. So let's say saya choose latest product. Okay. So nampak tak? Okay. Dia akan memilih. Okay. Just latest product sahaja. Okay. Itu sebab saya dah ada coding di sini That's why saya boleh buat filter tadi. Okay, sekiranya kita nak buat filter tu, okay, jadi kita memerlukan coding di sinilah. But make sure kita dah identify ID name untuk ke semua elemen. Contohnya di sini kita dah tahu apa ID name untuk filter, apa ID name untuk clear button dan apa ID name untuk repeaters. Okay, dan juga apa ID name untuk dataset. Okay, contohnya di sini kita kita punya filter name, filter drop down ni adalah drop down list menu. Okay, so pastikan nama tu kita akan gunakan dalam ID name. Jadi jangan risau, untuk kod ni bukan you buat satu persatu, saya akan bagi dan you just copy sahaja. Okay, contoh di sini saya remove ke semua instruction ataupun kod yang sedia ada. Okay, saya nak you kosongkan. Okay, dan gunakan kod yang saya dah berikan di dalam komen di bawah. Okay, jadi saya akan pastekan kembali. Okay, so ini adalah basically kod yang kita akan gunakan ataupun script yang akan kita gunakan. Okay, kita akan tukar di sini. Basically ini adalah ID name untuk our drop down list Jadi saya akan cari balik nama drop down yang kita dah buat sebelum ni, ID name. Drop down list. Drop down. Menu. So kat sini pun sama juga. Okay.
Okay, so kat sini pun sama juga. Kita akan cari balik nama drop down. Okay, this one. Okay, so pastikan nama di sini dan di sini samalah. Okay, apabila kita filter, okay, ni kod adalah untuk kita nak filter drop down. So apabila kita um, kita klik pada filter drop down, okay, so dia akan baca based on kita punya data collection. So daripada data collection tadi kita dah create satu data set. Okay, so data set kita adalah this one lah. This one, ini okay, so ini adalah ID name untuk data set. Okay, jadi ID name untuk data set adalah data set 1. Okay, jadi di sini data set 1. Jadi apabila dia dah baca based on collection, jadi dia akan filter based on kategori yang kita ada di dalam collection kita. Jadi this is the category. Okay. So yang ni kategori kita. Okay. So dia akan baca hanya kategori sahaja. Kenapa dia tak baca image, description and price? Sebab from the category that we choose, contoh kalau saya memilih kategori promotion, jadi automatically dia akan hanya keluar paparan berkaitan produk yang dalam kategori promotion sahaja. So di sini akan ada 3 promotion actually. Okay. 1, 2, 3. Dan basically yang lain, detail berkenaan dengan kategori promotion, dia akan automatically dipaparkan juga. Contohnya gambar, description dan juga harga. Okay, that's why kita hanya memilih untuk dipaparkan kategori okay, di dalam kod tadi. Okay, kita just menggunakan kategori saja. So automatically dalam kolom yang lain, data dalam kolom yang lain akan dipaparkan. Okay, berdasarkan kepada kategori mana yang kita pilih. Jadi basically dia tak baca nama field name ataupun nama kolom, tapi dia baca based on field key. Okay, so that's why kita akan gunakan field key title. Okay, kita akan gunakan nama ni lah. Okay, title. Okay, that's why this one is the field key name. Okay, so kat sini kita akan gunakan nama kategori tadi. Okay, the ID name ataupun the field key. The field key name for the category is title. Alright. So dekat bawah ni adalah untuk clear filter. Okay. Jadi kita lihat balik nama button di sini. Okay, the ID name is button clear menu. Jadi kena pastikan nama yang sama lah. Okay, kena pastikan nama yang sama. Okay, so nama yang sama button clear menu. Okay, yang ni adalah nama drop down list juga. Okay, ID name for drop down list. Okay. So yang ini adalah nama untuk dataset kita. So dataset kita adalah dataset 1. Okay. So ada beberapa bahagian yang kita kena tukarlah dari segi ID name. Drop down list. Okay, drop down list di sini. Ini adalah nama dataset dan ini adalah field key untuk kategori. So yang ini adalah untuk button clear. Okay, the ID name for button clear. Dan ini adalah drop down list dan ini adalah dataset kita. Okay, so kod ni saya akan sharekan di bawah. Okay, jangan risau. Okay, jadi kita cuba. Okay, kita lihat jadi ke tak jadi. Okay, jadi apabila kita filter just a latest product, so dia akan keluar paparan latest product sahaja. Okay, bila saya klik ataupun saya pilih di sini promotion, so dia akan keluar promotion sahaja. Okay, so bila saya klik latest product kembali, dia akan filter just latest product sahaja. Okay, bila saya klik pada clear button, okay, okay, bila saya klik pada clear button, so dia akan back balik kepada default setting. Okay, so this is the default setting. Okay, setting asalnya keluar macam ni lah. Okay, let's say saya buka balik Okay, sorry. Saya run editor. Jadi dia keluar editor. Supposedly saya back and saya preview semula.
Tapi saya okay, sekejap. Kita akan preview the site. Okay, sekejap. Ada sedikit masalah. Okay, tapi tak apa. Kita tunggu sekejap. Okay, actually untuk buat tutorial ni, yang penting adalah untuk kita fahamlah tentang ID name, okay, dan cara menggunakan uh, elemen, sama ada uh, drop down list ataupun kita nak menggunakan repeaters, okay. So sebelum ni saya pernah terangkan tentang fungsi repeaters. Repeaters ni sangat-sangat membantu sekiranya kita mempunyai produk yang banyak. Okay, jadi yang penting adalah untuk kita pastikan repeaters tu dia akan sync ataupun connect dengan database kita. So untuk kita create database tu, satu perkara yang kita kena tahu jugalah. Okay, setiap satu elemen di dalam repeaters mestilah dilinkkan ataupun diconnectkan dengan database. Okay, jap. Saya cuba sekali lagi untuk kita buka. Dia agak problem sedikit. Okay, so kita dah kita lihat balik untuk service and product tadi. Okay, jadi kita dah ada the script or code. Kita dah create data set di sini based on data collection kita. Kita dah ada ID name untuk setiap elemen dan kita dah linkkan setiap satu elemen di dalam repeaters dan kita connectkan dengan data ataupun the columns name from the collection. Okay, so kita dah automatically linkkan all the data dengan repeaters dan juga another element like drop down list dan juga clear button. Okay, so ini by default dia akan keluar macam ni. So hanya akan ada 6 sahaja item di sini based on apa yang kita dah setkan di data set tadi. Kita just nak just ada 6 item sahaja akan display di sini dan another 3 item akan keluar di page number yang seterusnya. Okay, basically data kita ada 9. Okay, so kat sini ada 6 dan di page number yang kedua ada 3. Jadi total adalah 9. Okay, kenapa 9? Sebab dia based on kepada data yang ada dalam database ataupun collection kita. Kita ada buat 9 item ataupun 9 data. That's why dia keluar kat sini 9 Tapi disebabkan saya dah setkan, hanya akan ada 6 sahaja item yang akan display pada page number 1 sebab kita guna pagination. Jadi another 3 akan keluar dalam page number yang seterusnya. Okay, so ini adalah setting by default. Dia akan keluar macam ni. So yang akan nampak, kesemua produk akan muncul lah, tak kira lah daripada kategori latest ataupun kategori latest produk ataupun kategori promotion. Okay, tetapi sekiranya kita filter kategori di sini, kita just pilih kategori produk saja, so akan keluar hanya kategori latest produk saja di sini. Okay, sekiranya kita memilih promotion, so hanya akan keluar
okey, produk yang dalam kategori promotion sahaja. Okey. And apabila kita klik pada button clear, okey. Okey, apabila kita klik pada button clear, so automatically dia akan keluar semua. Alright, saya cuba sekali lagi. Okey. Apabila kita klik pada latest product, so dia akan keluar hanya produk dalam kategori latest product sahaja. Okey. Tetapi sekiranya, okey, saya klik pada clear button. Okey. Sorry ya. Saya klik pada clear button. Sekejap. Okay. Clear button button clear menu, button clear menu. Okey, tak apa. So apabila kita klik pada button clear menu, okey, this one clear button, so dia akan filter semula. Okey, contoh di sini saya klik latest product, okey. So dia akan keluar semua produk yang dalam kategori latest product. Okey, tetapi saya klik pada clear button, okey. So automatically, okey, dia akan keluar semua, okay, based on the default setting yang sebelum ni lah. Dia akan buang apa sahaja yang kita dah filter. Sama ada sebelum ni kita filter, kita select latest product sahaja, okay, ataupun kita clearkan. So dia akan back balik kepada reset default setting, okay, ataupun kita memilih, okay, okay, ataupun kita memilih promotion. So automatically, okay, dia akan clearkan semula, okay, setting yang kita pilih tadi. Okay, kita filter, kita just memilih promotion kan. Jadi dia akan reset ataupun clearkan semula setting tadi. Dia akan back balik kepada default setting. Okey, so itu sahaja tutorial yang saya rasa agak leceh dan panjang, okay, tetapi diharapkan tutorial ni memberikan manfaat kepada para pelajar untuk menghasilkan fungsi filter by kategori. Okay, so mungkin di next tutorial saya akan tunjukkan ada beberapa lagi contoh yang boleh digunakan ataupun diimplementkan ya untuk tugasan final.